الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع وإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini sekali lagi dapat kita menyambung pengajian kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Kita sampai surat berapa? 205. Bukan 206 Muslimat tanda tak? 206 kan? Nombor 4. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Masih lagi di bawah tajuk dasar pemilihan isteri. Yang keempat, sekufu atau hampir sekufu. Sekufu bukan sepupu. Sekufu. Apa makna sekufu? Antara faktor lain yang membawa kepada kebahagiaan rumah tangga ialah faktor ekonomi, pelajaran dan dari segi umur. Maksudnya, janganlah si bakal suami itu terlalu jauh jarak umurnya dengan bakal isteri. Seelok-eloknya ialah 10 tahun lelaki lebih tua daripada wanita. Ini cadangan, bukan kewajipan. Ini cadangan daripada pengarang kitab. Cadangan Ustaz Ismail Kamus. Tapi tak semestinya. Sekufu ialah persamaan. Ada persamaan di antara kedua-duanya. Ada persamaan di antara kedua. Sama ada persamaan dari sudut pelajaran ke, ataupun dari sudut hobi ke, atau apa-apa saja yang ada persamaan, maka itu digalakkan. Sebab itu di antara faktor yang menyebabkan kebahagiaan rumah tangga. Namun apabila si lelaki mempunyai latar belakang pelajaran yang lebih tinggi dan juga taraf ekonomi yang lebih baik, maka ini boleh menjamin rasa hormat si isteri pada suaminya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu adalah pemimpin kepada perempuan. Sama ada bimbing dari segi agama ataupun membimbing dari sudut pentadbiran rumah tangga. Jadi ketuanya mestilah adalah suami, dan suami dia berkarakter seperti ketua. Bukannya ketua keluarga suami, tapi menanggung adalah isteri. Tak jadi. Ini ramai Mr. Papa, isteri bekerja, suami duduk rumah. Isteri bekerja, suami duduk rumah uruskan anak atas persetujuan. Ataupun suami bekerja dengan isteri. Pun ada juga. Suami bekerja dengan isteri. Isteri ada company. Dia ada company. Jadi tak nak berenggang dan boleh bersama, maka suami bekerja dengan isteri dan gaji suami isteri yang bayar. Okey. Sebenarnya itu adalah tak dilarang oleh syarak, boleh. Tetapi suami itu dia menanggung satu risiko. Dia sedang berhadapan dengan satu risiko. Apa risiko dia? Pertama, kalaulah si isteri itu tidak ada pedoman agama dalam hidup dia, dia tidak ada kekuatan agama, maka lama-kelamaan hormat dia pada suami dia akan hilang. Lama-lama hormat suami dia akan hilang. Bila bergaduh, apa akan berlaku? Ungkit-mengungkit akan berlaku. Saya yang bayar gaji abang. Saya yang keluar bekerja.
rumah saya bayar apa? Ungkit habis. Habis lah. Balik awal lah. Kan? Maka respect isteri akan hilang kepada suami kalau isteri yang mencari nafkah, maka itu sudah melanggar fitrah rumah tangga dipanggil. Kemudian dorongan daripada kekurangan agama si isteri, maka satu perasaan akan timbul dalam hatinya, iaitu perasaan ego. Orang perempuan dia pegang duit banyak daripada suami dia, dia akan ada rasa perasaan apa? Dia ego dengan suami dia. Dan suami dia tidak boleh lagi melarang isteri dia nak keluar malam ke. Saya yang cari nafkah, abang jangan larang saya. Dia tak boleh lagi dah nak tegur isteri dia. Tak boleh buat apa pun. Kalau isteri dia marah, dia kena dengar. Kenapa? Isteri bos. Isteri yang bayar gaji suami. Itu berlaku sekarang. Dan ada kawan saya macam tu pun. Isteri dia tak bagi suami dia bekerja. Senang lenang suami dia. Pagi-pagi lepak kedai kopi je. Isteri dia kerja dekat bank negara. Pangkat tinggi. Suami duduk rumah. Tak ada masalah. Okey, bagi saya itu adalah sesuatu yang menjatuhkan maruah. Bagi saya lah. Masalah masa depan akan berlaku kalau berlaku pergaduhan. Yang kelima, masih gadis atau anak dara. Rasulullah SAW menggalakkan umat Islam memilih isteri daripada kalangan gadis, bukan janda. Kemesraan yang akan lahir lebih menggembirakan kedua-dua belah pihak. Ini bukan larangan. Tak salah nak kahwin dengan ibu tunggal buat kali pertama, tak salah. Tapi afdal kalau jumpa anak dara, maka lelaki tadi afdal berkahwin dengan gadis berbanding dengan ibu tunggal. Sebab apa? Gadis ni dia belum lagi merasa bagaimana perjalanan rumah tangga. Bagi can lah dekat gadis, kan? Tapi zaman sekarang orang kata janda berharga. Betul ke? Ada pula perempuan dia kata tak sabar nak jadi janda. Sebab bila janda ni ramai orang caring. Betul ke? Tak tahu, belum janda lagi kan? Tu pun janda dulu. Bantuan. Apa lagi zakat, kan? Tapi zakat tak semestinya janda dapat. Kan ada banyak surau masjid dia buat apa? Kalau bulan Ramadan dan dekat-dekat 27 Ramadan tu dia buat apa? Pemberian zakat kepada ibu tunggal dan anak yatim. Pemberian zakat kepada ibu tunggal dan anak yatim. Dekat situ ada kesalahan. Ibu tunggal dia bukan asnaf. Dia bukan asnaf. Asnaf ni ada 8. Dalam 8 asnaf tu tak ada tulis ibu tunggal. Melainkan kalau ibu tunggal tu dia salah satu daripada asnaf. Contohnya dia fakir miskin, contoh. Dia fakir miskin, dia OKU, dia tak boleh cari nafkah, tak boleh bekerja. Maka dia asnaf lah. Tapi kalau ibu tunggal, dia punya pulut dakap sampai kat siku, itu bukan asnaf. Kan? Tapi pihak surau bagi je. Bagi je duit. Maka kalau nama bagi tu sumbangan ataupun sagu hati, boleh ambil. Kalau ibu tunggal yang kaya raya ni, kan, suami dia meninggalkan harta yang banyak. Dia tinggalkan KWSP, dia tinggalkan pencen, dia tinggalkan tanah, dia tinggalkan rumah sewa, kan. Maka ibu tunggal tu dia bukan asnaf. Termasuklah anak yatim. Anak yatim kalau dijaga oleh seorang ibu tunggal yang kaya, dia bukan asnaf. Melainkan kalau dia termasuk dalam salah satu asnaf. Contohnya, anak yatim yang nak menuntut ilmu. Contoh, dia nak pergi belajar. Dia nak pergi belajar luar negara. Maka pergi belajar ni ada zakat. Tapi bukan zakat fakir miskin. Dia zakat Ibnu Sabil belajar. Zakat Ibnu Sabil. Boleh ambil zakat walaupun dia orang kaya. Boleh ambil zakat atas nama Ibnu Sabil. Dalam 8 asnaf tu. Baik.
Ha. Pasangan bukan daripada keluarga terdekat. Digalakkan janganlah kita mencari pasangan terdekat. Tidak begitu digalakkan berkahwin dengan pasangan daripada kalangan kaum kerabat yang hampir seperti sepupu. Antara sebabnya ialah mengurangkan keinginan syahwat yang boleh menjejaskan keharmonian perkahwinan dan dibimbangi mendapat anak yang cacat dan kurang bijak. Baik. Apakah faktor menyebabkan kurang syahwat? Kalau kahwin dengan sepupu-sepupu ni. Agak-agak abang sebab apa? Dah kenal. Daripada kecil kita main guli dengan dia, main tenteng dengan dia, main di sungai dengan dia, boring. Tiba-tiba mak ayah berpakat nak nikahkan diorang. Anak pula taat kepada mak ayah, kahwin. Bila kahwin, bosan. Kan? Tiap-tiap hari aku tengok muka kau. Raya tengok muka kau. Dah kahwin pun tengok muka kau, bosan. Menyebabkan keinginan syahwat kurang. Kemudian mendapat anak yang cacat dan kurang bijak, ini dari sudut genetik. Tak semestinya, tapi boleh jadi. Dengan gen ni tak sesuai. Menyebabkan lahir anak cacat ataupun kurang upaya dan sebagainya. Tapi dari segi hukum sah je perkahwinan tu. Kan, sepupu kahwin sepupu sah. Tapi boleh jadi membosankan. Akhirnya adik-beradik jadi besan. Kan? Anak kakak kahwin dengan anak adik. Besan. Kan boring kan? Baik. Seterusnya, dasar pemilihan suami. Dasar pemilihan suami. Dia patut orang belum kahwin dengar ni. Ataupun orang nak kahwin lagi lah. Lambat lagi muka surat ni. Muka surat 209. Sabar tuan-tuan. Nak cerita buat penyondol tak penyondol lah, nanti 209. Okey. Dasar pemilihan suami. Yang pertama, kuat agama dan berakhlak mulia. Lelaki soleh ialah bakal ketua keluarga yang mampu mentadbir isteri, anak-anak dan rumah tangga dengan baik dan bertanggungjawab. Itulah asas penerimaan seorang lelaki sebagai menantu oleh keluarga pihak perempuan. Baik, bila disebut kuat beragama, bukan semestinya dia tu kuat sembahyang je. Dia jaga yang fardu, dia jaga amal ibadat dia dengan Allah, lepas tu dia beri hak kepada pasangan dia. Itu baru orang beragama. Bukan orang beragama kuat sembahyang tapi tak bagi nafkah. Kuat berpuasa, kuat berzikir tapi tak bagi hak pada isteri. Maka itu tak dikira orang beragama. Bahkan kalau dia itu dikenali sebagai orang yang kuat agama, dia sedang mengaibkan agama dia sendiri dengan tingkah laku dia. Tengoklah Pak Haji tu, serban bukan main besar bakul. Tapi asyik minta duit isteri je. Itu orang kuat agama ke? Itu bukan orang kuat agama. Salah faham tu. Menerusi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun. Apabila datang meminang kepada kamu seorang, ini lelaki yang kamu redha agama dan akhlaknya, maka kahwinkanlah anakmu itu. Jika tidak berbuat demikian, nescaya akan berlaku fitnah dan kerosakan yang berleluasa di atas muka bumi ini. Kalau anak perempuan tadi, dia tolak pinangan itu, sedangkan ada lelaki baik dah masuk meminang dia. Kemudian lelaki itu pun dah dikenali orangnya baik. Baik tak semestinya ustaz. Kan? Banyak makcik-makcik jumpa saya. Ada tak kawan-kawan ustaz yang belum kahwin? Kata. Kawan-kawan ustaz jugalah, saya nak ustaz, kata. Mana nak cari ustaz zaman sekarang ni? Ustaz limited edition, tuan-tuan. Barang terhad. Nak cari ustaz. Dah lah lelaki sikit, lepas tu dia cari satu kelompok yang sikit. Nak cari orang baik tak semestinya ustaz, orang biasa pun boleh. Ada juga yang baik dan bertanggungjawab. Tak ada masalah pun. Kalau dulu-dulu mak ayah takut nak kahwinkan anak dengan orang tabligh. Kan?
takut kena tinggal. Datang-datang jambut macam ni. Atas pusat contohnya. Habislah kau kena tinggal lah 4 bulan esok. 40 hari kena tinggal lah. Kalau tahun 80-an, 70-an dulu, orang-orang dakwah tabligh ni dia terkenal dengan malas kerja kan. Dululah, zaman dulu kan. Tengok anak orang tabligh melarat, malas kerja apa, suami isteri minta beras dekat rumah jiran. Yang berlaku macam tu beberapa orang saja, bukannya ramai. Bukannya semua macam tu. Adalah 2-3 orang yang macam tu, akhirnya terpalit semua sekali jadi macam tu. Tu zaman dulu. Zaman sekarang lain pula. Orang tabligh ni orang kaya-kaya. Datang masjid tengoklah, bawa Alphard, bawa Audi, lah kaya pula. Dulu miskin ni kaya pula. Kemudian ibu ayah tidaklah jangan terlalu cerewet sangat dalam memilih menantu. Kita berhak siasat lelaki itu, apakah pekerjaan dia. Kita berhak siasat dia, awak kerja apa, tinggal mana, asal mana, jaga semayang tak, pergi masjid tak, boleh tanya, tak ada masalah. Sebab dia nak ambil anak kita. Dan kita nak bertanggungjawabkan anak kita tu kepada orang yang bertanggungjawab. Dan nafkah ni bukannya duit saja. Kena pastikan bakal menantu kita tu orang yang ambil berat tentang nafkah agama sekali. Apa nafkah agama kepada isteri? Kena pastikan isteri tu tidak jahil tentang ilmu yang fardu untuk dia. Berapa ramai suami yang ajar ilmu fardu ain kepada isteri? Tanggungjawab tu. Berdosa suami kalau isterinya jahil tentang 3 ilmu ni. Berdosa suami. Yang pertama, isterinya jahil tentang mengenal Allah. Subjek dia pengajian sifat 20. Yang kedua, isteri jahil tentang hukum hakam, iaitu subjek dia ilmu fiqah. Yang ketiga, isterinya jahil tentang ilmu akhlak, iaitu subjeknya tasawuf. Ini 3 yang wajib yang diberikan suami kepada isteri. Suami pernah cek tak bacaan semayang isteri kita betul ke salah? Pernah cek tak? Pernah tasmik tak? Dia punya pengenalan dia kepada Allah lengkap ke tak? Wujud, kidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau suami tak boleh nak mengajar, maka suami isteri pergi belajar sama-sama. Pergi ke pengajian, ambil jadual di setiap masjid surau yang ada kat Seremban ni, tengok pengajian mana yang kita wajib belajar dulu. Tik, hari malam ni dekat masjid negeri, besok dekat masjid Sendayan, ni dekat masjid ni, pergi. Tak ada yuran pun, duduk dengar je. Duduk lena, dengar balik. Lena, dengar balik. Tak ada pun ada bayaran yuran. Kan? Ustaz tu pun masjid yang bayar, bukannya kita yang bayar. Free of charge je. Baik. Kemudian, bukan keluarga terdekat, tidak digalakkan bakal suami daripada kalangan keluarga terdekat. Seperti pemilihan isteri tadi. Bebas daripada penyakit berat. Seorang lelaki mestilah bebas daripada penyakit-penyakit yang menghalangnya daripada berkahwin, seperti gila, kusta dan lemah syahwat. Kalau ada lelaki yang begini, maka untuk dia haram berkahwin. Pertama, dia tak ada kudrat untuk pergi cari nafkah sebab dia sakit. Yang kedua, dia tidak boleh memberi nafkah batin kepada isterinya sebab dia ada penyakit lemah syahwat dan juga penyakit gila. Maka orang ni tak boleh berkahwin. Satu lagi dulu, suami ada, bakal suami ataupun lelaki itu dia ada penyakit HIV. Kan kena buat saringan HIV kan. Dua-dua okey, negatif, baru boleh kahwin. Dan berhak keluarga di pihak perempuan untuk merisik lelaki tu. Dia boleh tanya orang kampung macam mana perangai dia, dia kerja apa, dia kaki perempuan ke tak. Sekarang zaman sekarang jangan main skamer ni tak boleh. Kerana skamer ni lebih baik daripada muka macam orang masjid skamer ni. Orang semayang tapi rupanya skamer. Kan? Dan memang ada penyakit macam ni. Penyakit dia tak ada berahi dengan isteri. Ada orang macam ni. Dan saya pernah jumpa pun. Dia tak ada keberahian kepada isteri dia. Tapi dia sayang isteri dia.
Dia sayang isteri, tapi berahi tak ada. Syahwat tak ada. Jadi kalau tak ada syahwat, apakah arti perkahwinan? Sedangkan itu adalah asas perkahwinan. Hubungan suami isteri. Kalau perasaan tu tak ada, maka tak ada artilah perkahwinan. Tapi perbincangan tu lama lah. Dia suruh suami pergi berubat, suami tak nak. Dia pergi kaunseling, dengar kaunselor cakap apa. Dia biar je macam tu. Akhirnya isteri minta fasakh. Kalau isteri minta fasakh dan diakui oleh suami, maka jatuhlah talak. Jatuh talak dan berhak dijatuhkan talak sebab tak dapat bagi nafkah kepada isteri. Dan suami pun tak sakit, tak ada lemah syahwat, tak ada mati pucuk, semua okey, everything okey. Tapi tak ada perasaan saja. Tak tahu apa sebab. Wallahu alam. Baik, kemudian pertunangan ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil khitbah dipanggil. Khitbah artinya pertunangan. Bismillah. Setelah mengambil kira dasar-dasar pemilihan isteri dan suami, maka pihak lelaki bolehlah mengutuskan wakil untuk melamar dan meminang calon isteri. Ia mestilah bukan terdiri daripada isteri orang, tunang orang atau perempuan dalam iddah. Tiga ni. Dia mestilah bukan isteri orang, ataupun tunang orang, ataupun perempuan dalam iddah. Satu lagi, kita jangan faham bila sebut bertunang, artinya dia adalah majlis pertunangan. Bukan semestinya macam tu. Sebut je meminang, mesti ada cincin, mesti ada tepak sirih, mesti ada rombongan, tak semestinya. Kalaulah seorang lelaki tadi, dia ajak seorang perempuan nikah, jom nikah. Kan? Jom nikah, artinya perempuan tu telah dipinang. Walaupun tak ada cincin. Perempuan tu telah pun dipinang. Perempuan pun kata, boleh jumpa mak ayah saya. Bawa keluarga jumpa mak ayah saya. Maka perempuan tu telah pun dipinang. Tak boleh orang lain sailang. Dalam tempoh tu tak boleh orang sailang, tak boleh. Perempuan tu lawa sangat, kawan dia pun sailang, tak boleh. Sebab perempuan tu telah dipinang. Nak tengok pinangan diterima ataupun ditolak. Lepas tu baru boleh masuk pinangan yang lain. Tempoh tu tak boleh. Sebelum menerima lamaran tersebut, ibu dan bapa harus mendapatkan persetujuan anak perempuannya terlebih dahulu. Ini prosedur sekarang tau. Nanti tak apa, kita bercerita je sekarang. Kalau ikut hukum dalam mazhab Syafi'i, seorang bapa tak wajib tanya persetujuan anak perempuan dia. Kau nak tak? Tak wajib. Kalau ikutkan hukum, tak wajib. Seorang ayah, dia boleh nikahkan anak perempuan dia senyap-senyap. Contohnya, anak perempuan dia tengah kerja. Anak perempuan tengah kerja. Rombongan lelaki sampai. Maka ayah dia pun nikahkan anak dia dengan lelaki tu. Anak dia tak ada kat situ. Anak dia tengah kerja. Anak dia tak tahu. Balik-balik, mak dia kata, kau dah jadi bini orang tau. Tiba-tiba balik kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni duduk sekejap, mak nak cakap ni. Ayah nak cakap sikit. Tadi ada lelaki dengan rombongan datang, ayah dah nikahkan kau dengan dia dah. Sah tak nikah tu? Nikah tu sah. Nikah tu sah. Tapi kalau ikut prosedur, salah. Prosedur salah. Sekarang tak boleh buat macam tu. Dulu-dulu mungkin boleh. Sekarang dah tak boleh. Prosedur. Sebab apa? Sebab kes di pejabat agama bercerai terlampau ramai. Macam-macam. Kita tambah lagi masalah buat macam tu. Anak tu pun tak setuju, tertekan. Dia pun meradang, menjerit apa semua. Kenapa ayah nak kahwinkan saya tanpa tanya? Benda tu akan berlaku. Akhirnya, lari rumah. Masalah tak? Masalah. Sebab itu dalam majlis pernikahan, kita tengok apa ni, imam. Mana calon isterinya? Padahal nampak dah pakai baju pengantin. Betul tak? Dah pakai baju pengantin, pegang bunga tu dia lah pengantin. Tapi imam kena tanya, nak sahkan. Mana pengantinnya ni? Ni pengantin. Siapa nama ni? Fatimah binti Ismail Pengaisi. Awak tahu tak awak nak nikahkan hari ni? Tahu tak? Tahu. Pengesahan.
depan orang ramai. Itu prosedur tau, bukan hukum. Awak tahu tak? Awak tahu tak ni bakal suami awak ni? Tahu tak? Tahu. Janggut. Awak setuju tak awak nak nikahkan? Setuju. Dah pakai baju pengantin, setujulah. Tapi nak pengesahan. Sebab benda in case boleh berlaku. Kalau dia geling, saya tak setuju. Habis. Tak boleh mulakan. Saya tak setuju. Saya kena paksa bapak saya. Patutlah make up tak jadi. Air mata asyik basuh je make up. Kan? Celak pun dah habis jadi muka hantu lah. Saya tak setuju. Pernikahan tak boleh dijalankan pada waktu itu. Itu prosedur tau, untuk jaga keharmonian masa depan dalam rumah tangga. Lagi masalah kalau ada adik-beradik kembar. Kembar. Sebab itu imam minta IC. Tengok IC. Satu kalau pasangan kembar nak sahkan, satu lagi nak tengok betul-betul dia tu perempuan. Yang nak nikahkan lelaki ni mesti perempuan, bukan lelaki. Tu pun kes dah ada dah. Saya tengok tahun bila dalam surat khabar, saya baca surat khabar tu. Rupanya isteri tu baru tahu suami dia adalah perempuan. Isteri baru tahu suami dia perempuan. Pelik Macam mana dia baru tahu lepas 2 tahun kahwin? Kan, macam mana boleh tahu? Macam mana malam pertama dia? Saya fikir tu. Macam mana? Pelik cerita tu. Lepas dah terbongkar semua, barulah isteri muka kabur lah. Dalam surat khabar tu muka perempuan tu kabur. Dia kata, patutlah saya nampak setiap bulan dekat tempat tidur suami saya ada darah. Rupanya suami dia period. Bila tanya suami, kenapa ni bang? Dia kata, ini dah nak kucing beranak ni kot. Tiap-tiap bulan kucing beranak ke? Pelik cerita tu. Nak pastikan yang dia bukan perempuan, dia betul lelaki. Sebab zaman sekarang ni, teknologi boleh mengubah manusia bertukar jantina. Sebiji lelaki. Boleh tukar suara, boleh tukar fizikal. Jadi makcik-makcik belakang pastikan datang melamar anak kita tu lelaki. Jangan bogel dengan dia pula. Kau ni lelaki ke perempuan kau cakap. Baik. Dia ada beberapa. Nanti masuk bab rukun nikah ni saya akan hurai panjang lah. Dia ada bab hukum, ada bab prosedur. Hukum dan prosedur. Macam tu. Ini perlu dilakukan untuk memberikan peluang kepada si anak meluahkan isi hatinya yang ikhlas agar perkahwinan yang bakal dilangsungkan nanti akan menambah kerukunan dan kebahagiaan hingga ke anak cucu, bukan atas dasar paksaan ibu bapa semata-mata. Kalau dalam rumah tak ada bahagia, apakah erti perkahwinan? Kalau anak tolak pilihan kita, tanya dia, kau dah ada boyfriend ke? Dah ada boyfriend ke? Bawa datang. Dah ada boyfriend dah, bawa datang, kenalkan. Nak tahu hati budi dia macam mana. Pernah berlaku lah. Saya pernah cerita kat sini kot. Bakal suami dia ada penyakit apa tu? Penyakit apa? Yang cepat emosi tu. Bipolar disorder. Pernah dengar bipolar? Bipolar ni biasanya dia berlaku kepada orang perempuan ataupun autism. Dia berlaku pada perempuan biasanya. Kalau bipolar disorder ni jarang, lelaki pun ada. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Bipolar disorder dipanggil bipolar emotional dipanggil. Seseorang tu dia boleh bertukar watak dalam masa satu saat. Daripada okey, tiba-tiba sentap, terus mengamuk macam nak bunuh orang. Itu bipolar disorder. Kena hati-hati. Kalau dia sedih yang keterlaluan. Kalau dia happy keterlaluan. Kalau dia marah sangat. Kadang-kadang benda tu kecil punya hal je. Kecil punya hal. Contohlah, suami tutup pita ais tak rapat. Tu je hal dia. Tapi dia punya mengamuk sampai minta cerai. Tu bipolar disorder.
Kena makan ubat dan kena buat rawatan spiritual. Kena buat amalan dan kena makan ubat. Ada orang dia tak perasan yang dia ada bipolar disorder. Maka orang keliling akan jadi mangsa. Rupa-rupanya pasangan ni tadi perempuan ni tahu bahawa lelaki tu ada penyakit bipolar disorder. Akhirnya putus tunang. Akhirnya putus tunang. Baik. Adalah tidak wajar jika paksaan dilakukan oleh wali, yang ini penjaga terhadap anak perempuannya, untuk menerima lamaran seseorang yang semata-mata disukai atas dasar kemewahan, bukan atas dasar ketaatan beragama. Ni pun ada juga nyanyi mak ayah materialistik. Kau kahwin dengan dia kau senang besok, kaya tu duda kaya tu. Kan anak dia tak nak, dia nak kahwin Pak Ua kerja kat Speedmart tu. Tak nak, maka tak boleh paksa. Ibu ayah yang materialistik, yang melampau ni, dia akan menyebabkan rumah tangga anak dia jadi rosak. Sebab itu bila anak sudah berkahwin, anak kita dah berkahwin, ada batas-batas ibu bapa untuk masuk campur dengan hal anak-anak. Ada batas. Kita tak boleh terjun ambil tahu hal semua sekali. Kita masuk rumah anak kita baru kahwin. Apa pasal letak kursi kat sini, letaklah kat sana, pergi letak sana kursi. Kenapa ni beli dengan mangkuk macam ni, pergi mahal sikit. Macam tu. Tak boleh mak ayah masuk campur dalam hal tu. Itu urusan peribadi anak. Tak boleh. Ataupun biasa kalau orang baru kahwin ni duduk dekat rumah mak ayah dulu kan, sementara nak ada rumah sewa. Mentang-mentang tu anak menantu dia main buka je pintu. Tu ada juga macam tu. Perangai macam tu. Terus buka pintu macam tu. Tak ada adab macam tu. Ibu ayah tak ada adab. Mentang-mentang rumah dia boleh tolak je pintu anak dia tengah dalam bilik. Maka itu tak ada adab. Kena ketuk pintu. Setelah selesai acara peminangan. Baik, sebelum tu, apakah tujuan pertunangan? Apakah tujuan pertunangan? Tujuan pertunangan adalah untuk buat persiapan ke hari pernikahan. Itu tujuan dia. Sementara bertunang ni, pihak lelaki bolehlah cari duit lebih sikit. Siang kerja office, malam food panda. Contohnya. Malam buka kedai burger, kerja kedai burger, nak cari duit lebih. Itu tujuan dia, persiapan. Tapi yang saya peliknya, ada orang buat majlis pertunangan, siang, pagi dia buat pertunangan, pukul 11 buat pernikahan. Garu kepala saya. Apa nak buat apa? Buat pertunangan. Hari nikah tu nak bertunang buat apa? Adat. Boleh buat, tak ada masalah. Tapi apa dia punya fungsi? Hari nikah tu, hari pertunangan pun ada sekali. Orang pertunangan ni adalah untuk booking sebenarnya. Itulah pertunangan, booking dan persiapan. Booking dan persiapan. Kalau tak ada booking, tak perlulah buat pertunangan. Ni cincin tunang, ni cincin nikah. Orang perempuan dah suka dapat 2 cincin. Ni cincin berisik, dah penuh jari. Dah macam Tok Bomo lah. Penuh jari. Biasa cincin tu kan, mula-mula cincin berisik, cincin tunang, cincin apa lagi? Nikah, cincin bersanding. Ada cincin bersanding? Tak ada lah, 3 je kan. Orang tu siang malam cek duit, malam food panda, kerja burger, kita minta sampai 5 cincin. Tergolek lah kawan tu. Baik. Dan setelah selesai acara peminangan, kebiasaannya dengan tersarungnya cincin pertunangan di jari manis orang yang dipinang, persetujuan dicapai oleh kedua-dua belah pihak untuk melangsungkan perkahwinan pada satu tarikh yang akan ditetapkan. Maka dalam tempoh itulah yang dipanggil pertunangan. Dan pertunangan tidak memberi lesen bahawa pasangan tadi boleh keluar berdua-duaan. Mak ayah kena pantau. Tapi masalah mak ayah kadang-kadang dia sporting dia melampau sangat. Balik awal sikit jangan lambat sangat balik. Baik mak, baik naik kereta 2. Tak rasa berdosa pun anak tu kena bawa dengan lelaki lain. Itu belum suami dia lagi.
belum suami lagi, mak ayah masih tanggung dosa anak kalau dia buat maksiat depan mata, kita redha. Itu satu hal. Ada pula kadang mak ayah, boyfriend kau lama tak datang, panggil dah datang. Bawa pergi kau pergi makan, dia pula suruh. Itu masalah. Maka tanggung dosa mak ayah. Tanggung dosa. Zaman sekarang ni zaman mak ayah takut kepada anak-anak. Zaman sekarang takut anak kecil hati, takut anak lari rumah, takut hujung bulan miss cash. Jenis apa, mak ayah yang ditanggung 100% oleh anak-anak. Takut anak tersentap, hujung bulan tak dapat duit. Jadi redha je lah apa anak tu buat. Itu pun satu masalah juga. Tak berani tegur anak tak semayang, tak berani tegur anak tak tutup aurat, tak berani. Sebab apa? Sebab takut kewangan hujung bulan putus. Itu dah macam dayus nama dia, redha. Anak kita buat maksiat depan mata. Tempoh sebelum dijak kabulkan ini dinamakan waktu pertunangan. Inilah tempoh cobaan yang paling mencabar kepada bakal pasangan suami isteri. Bakal pasangan suami isteri. Sebab itulah pertunangan ni tak bolehlah lama-lama. Pertunangan ni dari tempoh paling bagus yang paling singkat. Ataupun satu tempoh yang ditetapkan oleh pihak lelaki untuk mencari duit lebih. Dah pengantin apa ni, pihak belah perempuan minta 15,000. Kan, orang tu gaji 2,500. Bila masa dia nak simpan? Melainkan kalau sponsor daripada adik-beradik ataupun dia panggil apa? Budi bicara daripada pihak belah perempuan. Saya pernah masa bujang tu, masa saya mengajar kat sekolah tu, ada satu orang cikgu ni. Saya seorang je bujang tau. Asyik kena usik je lah. Kau tak nak ke ustazah tu? Cikgu tu cebok je dia. Kau tak nak ke ustazah tu bujang lagi. Dia tanya kita kan, kalau kita nak kita cakap lah. Tak payah sibuk-sibuk. Seorang cikgu perempuan, dia tak ada kerja nak buat. Kan ketah peksa pun tak ada nak rakyat. Dia membawang lah kerja dia. Kata ustaz, satu cikgu ni, ustazah, saya ada kawan ustaz. Dia anak dara tua ustaz. Kerja kerajaan. Rumah dah ada, kereta dah ada. Ustaz cuci kaki je masuk rumah dia. Tapi masa tu kita bujang kan, kita nak anak dara muda kan. Jadi boleh kak, tapi anak dara tua kak, saya tak nak lah. Kita pegang masa tu juga. Kalau ada dara tua belakang sana, jangan kecil hati lah. Ni pilihan saya, suka hati saya lah. Lepas tu ada pula mulut-mulut kadang cikgu tak tahulah apa yang dipikir, kita tak tahu. Dia datang kat saya, satu orang cikgu perempuan. Kenapa ustaz mesti nak pilih ustazah? Kenapa Dia tanya saya. Saya termenung sekejap. Kenapa ustaz mesti nak cari ustazah? Ustaz je mesti cari ustazah. Agaknya orang tak nak dia katnya. Tapi kenapa nak pilih? Hak lelaki itulah nak pilih sesiapa pun. Kan, kita yang keluar duit, kita pergi minang. Dia tak puas hati. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okey. Saya lupa sebut yang tu. Adakah majlis pertunangan perlu diwar-warkan? Adakah perlu diwar-warkan? Jawapannya tidak. Jangan war-warkan. Inilah, minta maaf satu kebodohan masyarakat kita ni. War-warkan anak bertunang, pasang kemah depan rumah, anak nak bertunang, siap ada pelamin duduk bertunang. Sebenarnya satu kebodohan sebenarnya, minta maaf lah cakap. Sebab kita war-warkan dekat orang kampung anak bertunang. Kalau tak jadi, muka mak ayah nak letak mana? Yang disuruh diwar-warkan adalah pernikahan. Kan? Sepatutnya bertunangan ni adalah keluarga perempuan, keluarga lelaki je berjumpa. Mak ayah lelaki dengan mak ayah perempuan je berjumpa. Mak lelaki sarungkan cincin, dah ni tunang. Tarikh sekian. Tu je sebenarnya. Tapi oleh kerana adat istiadat,
kemudian ditambah pula dengan trend zaman sekarang ni nak kena viral pula dalam TikTok, nak kena viral dalam Facebook, benda tu jadi rosak. Kadang-kadang majlis pertunangan dan macam majlis kahwin lah, sampai 10 kemah. Siapa nikah ni? Rupanya baru bertunang rupanya. Sekali tak jadi, orang kampung tanya, anak kau bila nak kahwin? Anak kau bila nak kahwin? Orang tanya, aib tak? Tak jadi, dah putus. Aib tak? Aib. Duit habis, menantu tak dapat. Maka jangan buat secara besar-besaran. Tak perlu pun, saudara mara pun tak payah jemput. 2 keluarga sahaja yang sarungkan cincin. Itu saranan saya lah. Ada soalan lain? Satu lagi. Minta maaf, ada lagi. Satu orang kawan saya, mak dia nak kahwin. Mak dia janda lah. Mak dia nak kahwin. Dia tanya, Ustaz, ibu tunggal perlu wali ke? Banyak soalan saya dapat ni. Ibu tunggal janda ni nak nikah perlu wali ke? Dalam rukun nikah tu kan ada wali. Wali ni wajib kepada anak dara ke ataupun ibu tunggal ke, dua-dua tu wajib ada wali. Cuma yang bezanya kedua-dua ni, apa bezanya? Bezanya anak dara ayah dia boleh paksa kahwin. Ibu tunggal, kalau anak dia tu ibu tunggal, ayah dia tak boleh paksa. Tu je beza dia. Tapi wali dua-dua kena ada. Contohnya abang, dia ni ibu tunggal, yang tinggal abang dia, maka abang dia boleh nikahkan dia. Ataupun dia ada adik lelaki boleh nikahkan kakak dia. Ataupun dia ada atuk masih ada, atuk boleh nikahkan dia. Perlu wali. Siapa kata tak ada wali? Ataupun kalau semua wali mujbir dah tak ada, barulah ada kena wali hakim. Tetap kena wali juga, walaupun dia ibu tunggal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.